من صليت بكل Sembang ke laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita kembali lagi kepada edisi seterusnya, bicara sembang ke laut. Untuk edisi sebelum Ramadan ni kita ada dua orang yang kita rasa special lah untuk kita ambil ilmu, pengalaman sembang-sembang sambil-sambil kita tunggu dekat puasa ataupun sambil tunggu lepas tarawih dan sebagainya. Ada masa kita dengar ni, tak-tak kita nak raya pula ni kan. Sementara sebelum raya tu kita dengar lah dulu, kita korek lah apa pengalaman orang yang kita ada kat bawa bersama dalam sesi sembang kali ni. Jadi dua orang yang ada dengan kita ni semua bukan orang yang calang-calang, kaleng-kaleng orangnya kan. Kalau kita tengok sebelah saya ni ada Profesor Fazil. Ini adalah bos besar. Kalau tengok atas ni Inos Creative Hub tu, dia punya bos paling besar dia, kalau orang Gandun kata bos lah, paling besar sekali. Inilah dia, Profesor Muhammad Fazil Muhammad Ahir. Ni antara yang ni lah, antara kata-kata emerging ataupun established pakar rujuk oceanografi Malaysia. Dan sebelah saya ni pula bukan keleng-keleng juga orangnya. Ini antara pakar bahasa Arab di UMT ni. Tapi bahasa Arab belajar di UK kan. Dr. Fazil pun belajar di Australia. Seorang di utara, seorang di selatan hemisfere. Besar jauh beza tu. Ni dia belajar di bahasa Arab, kepakarannya antaranya di Jordan dan kemudian belajar di USM. So kita boleh tanya, ni Ustaz Dr. Kashfullah. Okay. Kita nak sembang-sembang ni sementara kita tunggu buka puasa, tarawih ataupun menunggu masa untuk waktu berikutnya. Dan kita juga nak raya lah, 3-4 hari nak raya kan. Tapi tak sempat lagi lah kita nak cerita-cerita kongsi pengalaman macam mana kita puasa zaman kita pelajar dulu. Prof Fazil macam mana masa jadi student di Malaysia, kemudian dapat rezeki sama ke UK dengan Australia. Dr. Kashfullah masa di Jordan dulu kan, negeri negara Arab kan. Macam mana makan kapsah, sama ke kapsah di Jordan dengan kat Bazar Ramadan sini kan. Kemudian ada pengalaman duduk di UK. So kita boleh kongsi-kongsi lah sebelum kita pergi pada sembang-sembang yang lebih ke laut dalam lagi. So kita pergi survey dulu, bagi-bagi kita share-share apa yang best semua pengalaman ni lah. Okay, kita nak start dulu dengan Prof Fazil lah. Kita ni kan, kita raikan tuan rumah kita yang kita ruang ni, sembang kelab ni. Prof Fazil kalau tengok pada diri CV ni, orang yang belajar di Malaysia, belajar di UK dan belajar di Australia. Okay, apa pengalaman Prof Fazil nak share orang dengar lah, puasa di Australia dengan UK ni dengan compare di menggambar terlipat ni guana pun? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali terima kasih Tuan Wandi, Ustaz Kashfullah. Biasalah lain, kita puasa lain tempat ni lain lah pengalaman ni kan. In fact puasa dekat Terengganu dengan Kelantan pun boleh jadi lain. Puasa kat Terengganu dengan Seremban balik kampung lain juga kan. Tapi lah sebenarnya usia tu kot dan juga tempat tu buat kita sedikit beza. Saya sebenarnya nak share satu benda je yang agak kelakar jugalah. Waktu saya belajar kat UK tu, dekat UK ada seorang brother ni. Kita nak cerita kat Scotland dulu. Sekarang ni kalau orang mungkin tahu kan, Perdana Menteri Scotland yang baru, Muslim. Kebetulan pula nama dia Hamzah Yusof. Anak saya seorang nama Hamzah Yusof. Waktu kita dulu 20 tahun lepas, kita Muslim community very small dekat Scotland. Dan kita ada dua tempat buka puasa yang ada sponsored by masjid, iaitu satu kat masjid, satu dekat Harry Ward University, dekat Edinburgh. So jadi kita buka puasa ni, every day makanan dia sama. Nasi Arab yang sama, exactly sama daripada hari 1 sampai hari 30. Tak ada apa-apa perubahan. Itu sendawa pun bau nasi Arab. Tapi yang kelakar, ada satu brother ni, setiap kali kita nak tunggu buka puasa ni, dia akan kata, hari ni lah, dah naik jemu dah tengok ni, dia kata kan. Tapi every single day, dia lah orang paling pertama sekali tunggu masuk kat surau kecil tu. Dia lah orang pertama sekali tunggu untuk buka puasa. Mungkinlah itu hikmah Ramadan kan. Kita ni nampak rasa macam kita rasa jemu, tapi sebenarnya Allah kata kan, kegembiraan Allah bagi dua kegembiraan pada orang berpuasa. Satu, ketika buka puasa, memang nak cerita jemu tak jemu, tetap Allah bagi kegembiraan, still tunggu juga. So itu antara yang ialah pengalaman kita buka puasa dengan kawan-kawan zaman-zaman belajar dulu. Masih bahasa Arab tu, nasi Arab ada hari. Nasi Arab. Hari-hari nasi Arab kan. Okey. Itu di UK lah, di Edinburgh. Mana di Jordan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Mandi, Prof. Adil dan para kru. Jadi pengalaman di Jordan ni agak lama untuk kita imbau kan, tahun 1994 dulu kan, sikit sebanyak lah kan. 1994 itu sebenarnya saya baru lepas SPM, dan istimewanya ke Jordan ni ialah kita ke Jordan dengan SPM. Maknanya kita tak ada foundation. Biasanya dekat Malaysia sendiri pun ada foundation, tapi ke Jordan lepas SPM kita terus ke tahun 1. Jadi umurnya tu agak mentah, dan satu pengalaman lah mungkin dapat dikongsi. Dia kasi shock lah. Dia macam ada sedikit culture shock tu, memang ada juga, tapi dari sudut yang agak kita katakan apabila kita bertukar budaya, cara hidup dan sebagaimana yang biasa berada di Jordan. Kami berada di, macam saya first batch berada di universiti yang baru di Jamiat Al-Bait ni, kami perlu berada di asrama, diwajibkan berada di asrama, semuanya di asrama. Tapi apabila berada di asrama ni ialah kita first year kena spend kat college juga. Ya, tapi masalahnya ialah tidak ada komuniti lain. Yang ramai adalah pelajar Melayu separuh, dan separuhnya adalah Arab. Jadi makanan yang Arab dan sebagainya kita tak dapat nak sesuaikan diri dengan makanan di situ, menyebabkan ramai pelajar Malaysia meminta kebenaran khas untuk berada di luar. Sedangkan kalau kita bandingkan kehidupan di dalam dengan di luar itu, kehidupan di dalam lebih selesa. Makanan disediakan, masakan telah ada, program telah disusun. Tapi apabila di luar kita perlu cari rumah sewa, terpaksa masak sendiri dan sebagainya. Jadi apabila sampai bulan puasa, kita dengan umur yang agak mentah, lepas SPM kita baru pisah dengan mak ayah, masak tak pandai, tapi terpaksa berdikari memasak sendiri dalam bulan puasa. Jadi sedangkan kalau kita memilih untuk berada di asrama, itu lebih baik kan, dengan makanannya, dengan programnya, dengan solat tarawih dan sebagainya. Tapi apabila kita berada di luar, kehidupan kita perlu susun sendiri, tapi penyusunan itu tidak berlaku secara baik disebabkan oleh banyak cabaran-cabaran baru. Ujian-ujiannya datang bertindan-tindan dalam keadaan kita belajar. Perubahan faktor masa, cuaca yang sejuk kan, lepas tu pengangkutan, lepas tu cara masak kita pula yang memang kita tak tahu cara, tapi ingat-ingat gitu kita masak. Lepas tu pula dalam keadaan kita belajar yang agak terkejut, kita terpaksa khatam 1 biji buku tu kan, dalam bahasa Arab. Dalam masa seminggu 2 minggu dah kena khatam satu buku pula 3 jilid 4 jilid kita nak kena habiskan dalam masa yang kita rasa masa yang sangat terhad. Dulu tak ada slide kan, kena upload dari e-learning kan? Tak ada, memang tak ada, semuanya whiteboard kan? Semua whiteboard kan? Ya. Sekarang ni boleh tanya ChatGPT macam mana, boleh summarize kan tak kitab ni? Ya. Dah ada nota-nota dan sebagainya, tapi ni tak, kita yang perlu extract sendiri kan. Jadi terpaksa di situ kita lihat bertindan-tindan dia punya cara nak susun masa, cara kita nak baca dalam masa yang sama. Waktu malam kita berpuasa, buka masak sendiri, lepas tu bekerja untuk solat tarawih pula imam Arab dia baca kan panjang dengan 20 rakaatnya dengan satu juzuk yang lain sebagainya, dan cuaca sejuk. Jadi itu sikit sebanyak mengujilah kematangan kita dan sebagainya dalam meneruskan kehidupan kita di tanah Arab kan, khususnya di luar daripada jauh dengan mak ayah kita. Jadi di situ apabila kita menghadapi beberapa kesukaran itu dalam masa yang singkat juga, kita menjadi agak matang. Kita pada tahun seterusnya kita dah dapat menyusun dengan baik, dan kita dah dapat mengatur kehidupan kita dengan agak tersusun lah. Dan apabila datangnya adik-adik junior, selepas tu kita telah dapat memandu mereka dengan baik. Itulah sikit sebanyak ya pengalaman selain di Jordan. Itu kadang-kadang tu bila first time duduk jauh, lepas tu kena masak sendiri semua, benda-benda yang kadang kita dengar macam kelakar kan, kena setengah orang, tapi sebenarnya bila kita berada di situasi tu boleh tahan juga dia kan, jauh kan, berapa jauh. Dulu nak telefon Malaysia mana ada WhatsApp bro. Nak telefon Malaysia sangat sukar, kena beli kad, kena tengok pula masa, beza 7 jam kita kan. Salah telefon telefon je tu. Jadi kadang-kadang kena bangun pukul 4 pagi untuk kena ke waktu raya kat Malaysia kan, macam tu. 3.30 pagi, 4 pagi dah keadaan sejuk dengan beratur public phone. Itu yang dengar lagu raya nangis tu. Ya. Syahdu lah. Okay. Tapi kan kalau ya tadi apa yang Prof Azil cerita dengan Ustaz Kashifullah cerita tu masa bujang, masa budak-budak baru keluar lah kan,
Tapi kalau tengok pada CV masing-masing, Prof Azri pernah pergi ke Australia dengan keadaan berkeluarga pula. Dah lebih matang, lebih ni kan. Kata Kash pula ada rezeki dapat spend di UK for beberapa tahun kan, teman isteri semua kan. Suasana dari segi status dah berubah. Dulu single, sekarang married kan. So dah lain lah. Dia punya tanggungjawab pun dah berubah. Macam mana rasa survive di UK tu, di Australia dengan di UK tu, dengan keadaan berkeluarga, dengan keadaan ada yang belajar dan sebagainya. Ada sama ke dia punya feeling dengan cabaran tu dengan masa degree ataupun masa kata bujang tentang ya? Susah kan cakap, tapi rasa berbeza lah sebab rasa ada keluarga sendiri kan. Saya waktu kat Australia tu anak first lahir, waktu tu kecil lagi lah. Maksudnya bulan puasa tu dia baru sebulan 2 bulan. So very small family kan. Suami isteri, anak seorang. So ni IC sebab anak Australia ni. Australia. So tapi kita punya experience tak banyak sangat Ustaz. Kita tak tanya Rizwandi dia punya experience. Dia duduk South Africa. So banyak tempat ni, Jordan, Australia, UK, South Africa, pusing satu dunia ni. Nak tahu tak South Africa, sebab South Africa kalau mungkin orang tak tahu, very unique punya community kan. Dia walaupun South Africa, and then orang tak tahu mungkin community Muslim pun sangat besar di South Africa. So cerita tu lah. Kita nak sikit lah juga cerita daripada kita punya DJ. Pengalaman tu boleh kurang lah, tapi pergi pun nak kata kita dah berkeluarga kan. Cuma bila first time bila kata nak pergi sambung rumah saya sambung belajar di Cape Town tu, orang tanya lagi, sanggup ke pergi, takut ada singa lalu tepi rumah kan. That's how people perceive masa tu, way back in 2010, 2007, 2006 kan, masa tu buat PhD. Memang orang kata boleh ke kan dengan orang hitam apa semua kan. Tapi alhamdulillah lah, rasanya Allah memang dah atur yang terbaik lah. Pergi rupanya tempat kita pergi tu kawasan paling ramai orang Islam di Afrika Selatan. Dan duduk pun di kampung Melayu, dia panggil Bokap. Dan dia punya tradisi masa bulan puasa tu memang kata-kata dia recall balik masa zaman kita kampung-kampung dulu. Ada hantar kuih kan, kuih dapat satu piring pun jadilah, hantar rumah orang dan sebagainya. Memang dekat-dekat bulan puasa tu, kebetulan masa tu kita pergi masa first year tu waktu summer, around that summer. So sahur pukul 3 pagi, buka puasa dah pukul 7 lebih. Ada towards the end of the year tu, nak balik tu dah nak masuk winter, kita buka puasa pukul 5.30 petang. Jadi pukul 4 tu dah kena start. Macam sekarang kita nak balik ni, dah kena ready. Apa bagi nak kuih ni, apa kuih kita akan dapat ni. So pengalaman okey lah, kita ada segi pengalaman. Dari segi menu pun okey, orang kampung pun okey, kita panggil orang kampung kan. Dan banyak lah kalau nak cerita pengalaman ni, macam mana budaya mereka tu ataupun custom komuniti Melayu tu adalah campuran antara orang komuniti Melayu yang berasal daripada tanah Melayu sendiri, Tanah Melayu dan juga Kepulauan Melayu. Maknanya kepulauan ni kepulauan Indonesia lah. So, tapi inilah banyak pengalaman lah. Tapi sebenarnya mungkin orang tak tahu Ustaz, Dr. Zwandi ni dia antara producer rancangan radio, radio Muslim radio, Islam radio di South Africa waktu dia kat Afrika tu. So sebab tu dia jadi DJ. Bukan saya saja pilih. Ada kebetulannya dapat rezeki, dapat jadi penerbit rancangan. Masa tu kita pun tak ada pengalaman from zero, tapi we learn a lot lah. Tapi alhamdulillah. Tapi bagus lah, dia ada 2 stesen radio yang di community Muslim di South Africa, di Western Cape negeri lah, macam Western Australia. Tapi di seluruh South Africa sini ada 6 betul lebih kurang stesen radio Muslim community di sana. Tapi kan bila kita cerita ni, kita punya keunikan, kita bawa seluruh negara dan balik Malaysia kita bekerja semua, ada banyak cabaran yang kita hadapi lah kan. Bukan sekadar kita cabaran berpuasa sendiri, mana dari segi ibadat, tapi cabaran kita dalam menguruskan kerjaya kita, menguruskan personal life kita kan. Macam mana tu kalau kita tengok di masa sama belajar di luar negara tu, kita punya fokus, kita punya circle of relative limited, kebanyakan di Malaysia. Tapi kat sini kat Malaysia kadang kena balik Negeri Sembilan, masa buka puasa ataupun balik raya.
macam mana tu kita nak uruskan cabaran yang ada kat sini, ujian-ujian yang datang bila bulan puasa, dari segi kerjaya kita, dari segi personal life kita bagi Ustaz Syukur dulu lah kot. Macam mana macam kita nak menguruskan kehidupan ni kan. Okay, yang itulah di dunia ni kehidupan dunia lah merupakan satu kehidupan yang sementara. Ada nikmatnya tetapi ada banyak juga ujiannya. Ada kalanya kita gembira, ada kalanya kita akan rasa kesedihan. Dan jadi kalau kita nak mengejar dunia ni, nikmat dunia ni, ada kalanya kita dapat penuhi dan kita berjaya capai, dan ada kalanya kita tak berjaya sampai, tak berjaya nak capai. Begitu juga dalam kehidupan kita bekerja dan sebagainya. Hari ni kalau kita mengurus, kita merancang dan sebagainya, kadang-kadang kita dah buat perancangan strategik tapi kadang-kadang tak tercapai. KPI kita tercapai, ya, terlalu strategik. Ya, terlalu strategik menyebabkan kita punya sasaran itu terlalu jauh kan kemungkinannya. Jadi ada kalanya begitulah. Yang bila kita mengurus kehidupan kita, dalam kita bekerja, dan masa yang sama kita mengurus kehidupan kita bersama keluarga, di sana kadang-kadang ada perlunya kita katakan wujudnya win-win situation. Kan, terutamanya kita menguruskan macam kalau yang jenis pasangan, berlainan negeri, nak balik kampung kan, maka di situlah kebijaksanaan kita perlu ada ijtihad yang terkini, lambung dadu kan. Ya. Siapa Nak kena ada satu perancangan yang sangat strategik di antara kita mengatur urus, di antara kita bekerja di pejabat, dan juga kita mengurus kehidupan kita di luar sana, supaya kehidupan kita yang mana kita bekerja di office tu sebenarnya untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian kita sama keluarga. Jadi kadang-kadang kehidupan di office itu dengan perancangan yang tidak betul menyebabkan kehidupan kita yang sebenarnya dalam kehidupan konteks kita berkeluarga, kita bermasyarakat akan turut terganggu. Jadi di situlah yang Allah SWT sebut dalam kehidupan kita ni, disuruh merancang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maknanya wahai manusia, wahai orang beriman, kamu kena takut pada Allah Ta'ala dan kamu kena pandang ke hadapan. Apa yang kamu nak bawa nanti pada hari yang akan datang. Okay, jadi situ pentingnya perancangan yang tersusun, matlamat yang jelas, dengan melalui jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi itu secara umumnya lah macam mana kita nak mengatur kehidupan kita. Kita menggunakan panduan-panduan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang terkandung dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW dan juga dalam sirah, ya, sebagaimana yang telah dibuat oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Jadi saya nak kebetulan nak cerita pasal ujian ni. Mungkin Ustaz akan ada banyak lagi nak tambah. Cuma saya punya jadi satu habit every year bila nak masuk Ramadan, saya selalu nak mencari-cari something yang related antara laut dengan Ramadan atau laut dengan Islam. Kalau perasan kita kat Inos pun, saya selalu lah make sure ada dekat TV kita tu ada iklan ayat Quran sikit, cerita pasal laut sikit, sebab kita ni orang oceanografi ya. Saya nak share dua benda je ni. Kebetulan satu benda, hadis ni lama dah, memang every year hadis ni selalu dia kata ring a bell lah bila masuk Ramadan ya. Saya tengok hadis ni, Nabi kata ada tiga keistimewaan orang berpuasa ni. Ada tiga lah. Salah satunya Nabi sebut apa? Ikan-ikan di laut akan mendoakan keampunan untuk orang dekat atas darat. Cuma dalam konteks ujian, saya baru teringat Syekh Hamzah Yusof daripada US, dia pernah waktu datang Malaysia itu, dia sebut, dia kata satu benda yang menjadi ujian kita sekarang ni adalah ikan-ikan tak banyak lah. There's overfishing, climate change. So dia punya reflection adalah, dia kata ini ujian kita sebab apa? Bila ikan makin kurang ikan mendoakan keampunan untuk kita kat atas muka bumi ni. So maksudnya dia kata that's why you need a global taubah. Dia kata sebab semua orang buat salah pada laut, jadi ikan tak ada. So hadis ni bagi satu reflection yang itu satu ujian untuk kita lah, untuk kita di Inos ni. Itulah yang kita buat, kita buat research tentang penyelidikan tentang oceanografi. Hasrat dia apa? Nak make sure laut kita berada dalam keadaan sustainable. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, saya baru terbaca Ustaz, biasalah saya biasa borak dengan Ustaz pasal sirah. Satu kisah yang very related dengan Ramadan, iaitulah kisah peperangan Badar. Ada sebut pasal laut.
Waktu bila? Waktu Nabi tanya pada sahabat-sahabat. Malam sebelum perang Badar, Nabi tanya sahabat-sahabat, ready tak nak perang Badar esok ni? Maksudnya kita nak pergi ke kita nak nak lawan tak? So maka Abu Bakar pun bangun kata ready. Umar pun bangun kata ready. Tapi Nabi tak puas hati. Sebab apa? Nabi menunggu jawapan daripada golongan Ansar. Maka bangunlah Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh bangun, dia kata apa? Ya Rasulullah, kami seolah-olah rasa macam engkau tanya kat kami nak join ke tak nak. Tapi ayat dia kalau dalam bahasa Arab, Ustaz mungkin lebih arif lah, ulama sirah kata ayat sangat-sangat cantik. Cara dia jawab dengan Nabi. Tapi kalau kita boleh simpulkan antara salah satu ayatnya, dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu menantikan jawapan pada kami, sesungguhnya kami akan tetap bersama kamu dalam peperangan Badar ni. Kalau engkau meredah lautan sekalipun, kami akan berada hampir rapat dengan kamu, dengan kau ya Rasulullah, di belakang kau. So nak cerita laut tadi tu relate lah sikit kan, tapi nak relate sebab apa Ustaz? Hebatnya peperangan Badar dalam kisah Ramadan ni, sebab dia adalah antara ujian terbesar, ujian pertama kepada umat Islam bila pergi ke Madinah. Itulah ujian pertama yang sangat besar, sehingga kan hebatnya orang yang join peperangan Badar ni, Nabi kata ranking yang tertinggi antara sahabat-sahabat ni ahli Badar. Bukan saja sahabat-sahabat ranking paling tinggi ahli Badar. Waktu Jibril tanya pada Rasulullah, siapa di kalangan sahabat-sahabat kamu yang ranking tinggi? Nabi kata ahli Badar. Maka Jibril kata, di kalangan kami pun para malaikat, Allah rankkan paling tinggi di kalangan kami ni malaikat-malaikat yang join peperangan Badar. So kita boleh nampak ujian sangat besar, tapi siapa yang ready untuk bersama ujian tersebut, Allah angkatlah ranking dia sangat tinggi. So tu yang sebenarnya bila kita relate balik, Nabi pun sebenarnya kita rasa macam Nabi kan Allah bantu, tapi Nabi pun menghadapi kesukaran dalam kehidupan yang hampir daripada awal kenabian sampailah ke hujung kewafatan baginda. So bila kita sebut cerita pasal ujian ini dengan Ramadan, relate pula dengan Ramadan kan. So kita adalah nampaklah tu berkaitan, ada cerita pasal laut, ada pasal ujian, tapi kita ambil dia punya intipati tu. Itulah di mana-mana saja kita ni, siapa saja pun kita, ujian tetap akan datang, tapi insya-Allah Ramadan tu jadi tarbiyah, medan tarbiyah terbaik lah. Itulah kalau kita tengok dalam perang Badar sekalipun, ataupun dalam konteks kita berpuasa sekalipun, orang biasa nampak kita berlapar dan dahaga kan. Tapi kadang-kadang dia tak nampak ujian lain tu yang sebenarnya yang itulah orang kata the gist of Ramadan tu sendiri. Kadang-kadang cabaran kita macam mana kita nak memeriahkan Ramadan, kita nak dari segi ibadat kita, dari segi hubungan kita sama manusia. Kadang orang tak nampak benda tu, dia lebih bila Ramadan dia akan buat satu benda macam rasa susah, dengan panas musim panas, dengan makanan yang tak boleh makan waktu siang, dia berubah dia punya jadual hidup dia, kena bangun awal sebenarnya. Jadi benda tu kadang-kadang itu yang orang kata ujian ni, macam mana kita nak kata, orang yang nampak secara superficial, kadang-kadang dia benda tu kadang-kadang dia mudah tewas kepada ujian sebab dia tak nampak apa yang di sebalik yang ujian Allah berikan kepada dia kan. Jadi kan kita pun dah nak raya dah ni kan, macam mana kita nak teruskan kehidupan lepas Ramadan, pasca Ramadan, dengan ujian yang Allah telah uji kita dari segi fizikalnya. Kita kena lapar, kita kena tahan godaan, tengok kat bazar Ramadan banyak jual kan, kuih raya, baju raya dan sebagainya. Kita nak teruskan dalam kehidupan kita selepas Ramadan. Macam mana, apa yang kita boleh bawa, carry daripada Ramadan ni kepada kehidupan kita, lepas kadang-kadang kita boleh makan dan sebagainya lah. Macam mana tu? Prof Azim macam mana? Saya rasa sebelum saya pergi ke situ, saya just nak relate balik dengan ujian Ramadan ni kan. Kalau kita ingat, kalau ikut secara in terms of weather ataupun cuaca, kita exactly seminggu sebelum Ramadan, kita punya cuaca terus masuk ke fasa kemarau lah. Untuk sebenarnya setahun yang lepas, kita almost tak ada musim kemarau. Sebab seluruh tahun lepas ni kita sehingga seminggu sebelum puasa itu, kita punya kadar hujan kita agak tinggi. So kita tak ada kemarau yang panjang. In fact waktu transisi monsun pun tahun lepas memang tak ada, sebab kita estimate tahun lepas tu dalam musim La Nina. So jadi kita punya taburan hujan agak lebih tinggi daripada normal. Sebab antara indikator yang saya tahu sebab apa?
Kalau saya jarang siram pokok kat luar rumah tu, maksudnya bukan musim kemarau. So tu dia punya indikator. Sebab saya rasa macam lama tak siram pokok. Sebab tak lama. selang 2 hari hujan. Selang 2 hari hujan kan. Macam Jimat bil. memang jarang siram. Sekarang ni memang tak petang. Wah, dah pesan siram pokok. Kita siram pokok. So itu antara indikator. Tapi nak cerita, suddenly panas. Yang buat kelakar tu, kita ada satu projek urgent. So team Inos kena execute projek tu. Tu yang saya nak relate berapa. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita sebenarnya tak ramai orang menghadapi ujian Ramadan sebab duduk office sejuk. Kan masuk pukul 8 pagi aircon. Lepas tu tengah hari agak penat sikit, boleh baring dah kat office. Lepas tu pukul 4 dah balik rumah. Dah masak, buka puasa. Tak ramai orang menghadapi kesukaran berpuasa zaman sekarang ni. Tak macam dulu kan. Tapi nak cerita, dalam kita dalam kesenangan tu ada ramai juga yang melalui kesukaran. Antaranya staff kita kat Inos, ada satu group team daripada fizikal, dia kena execute satu projek tu sepatutnya sebelum puasa. Tapi hujan, laut tak berapa bergelora, tak berapa tenang. Nak jadi cerita few days sebelum puasa baru dah tenang. Jadi nak kena execute juga. So jadi team ni pun execute. So first day puasa, dia orang pergi pasang ada satu alat. Pukul awal pasang sebab tak nak panas. So lepas tu saya settle pasang. Habis pasang settle, okay. Tengok jam. Allah, baru pukul 10. Katalah lambat lagi nak habis puasa ni. Dah lapar lah Nak kat tengah laut kan. Memang so itu antara ujian yang saya kadang-kadang tabik jugalah. Kita punya staff ni, kita punya team, staff UMT ni baik-baik sebenarnya. So bila ada tanggungjawab tu memang dia orang cuba laksanakan dengan baik lah. So alhamdulillah kerja siap. Tapi nak ceritanya, itu kata setengah-setengah orang tak menghadapi ujian sama macam orang lain. Tapi still Ramadan menyediakan platform ujian. Antara ujian dia apa? Inilah masa Allah nak uji sejauh mana kita sayang harta benda kita. Kan? Kita nak membantu orang, nak bagi makan kat orang, nak derma lebih sikit. So setiap orang akan ada different level of ujian. So rasanya itu antara yang antara hadis yang mungkin paling cantik lah Rasulullah sebut. Rasulullah kata kita ni sebahagian daripada manusia ni akan masuk syurga bukan sebab dia amalan dia, bukan sebab dia buat amalan banyak, tapi disebabkan dia sabar dengan ujian yang Allah bagikan kat dia. So bila Allah bagi ujian, ranking dia akan naik. So itu equation yang ada dalam ujian dalam manusia ni. Bila Allah uji, kadang-kadang kita tak tahu, kita sentiasa nak hidup senang, nak hidup selesa. Kita tak nak susah-susah ni. Tapi bila Allah bagi ujian, Allah angkat ranking. Sebab apa? Sebab kita sabar. So rasanya automatically Ramadan ni train kita. Ada sebenarnya value yang kita bawa keluar Ramadan, cuma kadang-kadang kita tak perasan. Cuma lagi cantik macam Ustaz sebut tadi lah, ada strategic planning kan. Mungkin kita boleh nak buat sama. Ada setengah orang boleh khatam satu sekali dalam bulan puasa. Susah nak khatam sekali lepas puasa kan. Tapi sekurang-kurangnya ada improvisation takkan jadi kalau kita tak plan kan. So sama juga macam kita punya job, kita punya kerja dekat office, always ada strategic planning. Cuma kadang-kadang kita kat office kita nak buat strategic planning, plan strategik kan. 5 tahun plan strategik. Kat rumah tak nak buat plan strategik. Sedangkan dekat rumah lah tempat kita akan berada paling lama. Sehingga dah akhir usia insyaAllah kan. Kat office ni 8 jam sehari, lepas tu je minggu cuti. So kena ada strategic planning lah. Wallahualam tu masing-masing tahu diri masing-masing. Rasanya antara cara terbaik adalah plan yourself. InsyaAllah ada sedikit sebanyak kita boleh bawa keluar daripada madrasah Ramadan ni. InsyaAllah jadi apa kata satu permata yang berharga lah untuk kita bawa keluar daripada Ramadan. Saya pas pada Dr. Kashfullah kan, ingat kan macam Dr. Prof. Azir kata sampling buat kajian ni. Ingat masa saya buat PhD dengan projek saya tu, memang terpaksa sampling masuk kawasan bakau bulan Ramadan. Dia punya sebelum masuk tu dia punya debar kan, boleh ketahan ke puasa kan. Tapi alhamdulillah bila kita buat ni atas dasar ni adalah tanggungjawab kita, fardu ain untuk kita dan juga fardu kifayah untuk menimba ilmu. The whole team pun at least dia orang sini terkejut, doktor tak rasa lapar, ingatkan kita punya dah debar kan, rasa macam nak flat apa semua. Padahal berpuluh sakan tu dengan main lumpur, dengan menggali cari polikit kan, cari lawa. Tapi bila keluar tu okey lah kan,
Kita kan macam dah nak pengsan dah Tu pun. extra Allah bagi kan. Ramadan ni special. Tak sangka kata. Tapi itulah. Tapi bila kita luar Ramadan kita nak puasa, saya boleh bulan puasa ni boleh ke? Tapi bila kita lalui sebenarnya kadang-kadang kita punya mind setting kita, kita punya persepsi kita yang kadang mempengaruhi kita nyatakan. Okey, macam mana? Dr. Syifullah. Ya, sebagaimana yang disebut oleh Prof. Adil juga tadi, puasa tadi kan kita nampak memang betul. Kadang-kadang kita yang bekerja dalam aircon kan, kerja yang banyak lebih menggunakan minda berbanding dengan fizikal. Kadang-kadang kita tidak menghadapi ujian sebagaimana mereka yang bekerja di lapangan, yang bekerja tengah panas dan sebagainya menggunakan fizikal. Cumanya apabila kita tengok dari aspek puasa pula, sebenarnya apabila kita melihat puasa tu daripada satu aras, maka itu yang kita berfikir. Tapi dari sudut yang lain, sebenarnya puasa tu dia mengandungi 3 aras, 3 lapisan, dan dia adalah merupakan orang kata manifestasi daripada syahadah tu sendiri. Sebab tu kita kata puasa ni adalah bulan fitrah, dan hari raya Aidil Fitri tu adalah hari raya fitrah. Tu kenapa? Sebab dia nak mengembalikan diri kita kepada fitrah. Macam mana ya maksudnya? Maksudnya ialah syahadah itu adalah ucapan pertama bagi seorang Muslim, bagi dia membuktikan dia bahawasanya dia adalah seorang Muslim. Maka dia bermula daripada hati. Pada hati, at-tasdiq bil qalb, dia yakin keimanan kepada Allah SWT. Lepas tu dia pergi kepada lisan, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu masih lagi ringan. Kemudian dia buktikan dengan perbuatan dia, dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan haji dan sebagainya. Tetapi Jangan sembang je lah kan kata saya Islam kan. ya, bukan kena sembang buktikan. semata-mata. Jangan sembang je. Tapi dibuktikan dengan perbuatan. Tapi puasa ni sebab dia ibadat yang unik, dia nak kembalikan kepada syahadah. Jadi dia tak sama dengan sembahyang. Sembahyang kita tengok pada perbuatan, haji tengok pada perbuatan. Tetapi puasa tak tengok pada perbuatan, sebab kita tidak melakukan. Tidak makan. Macam mana kita nak melihat orang tidak makan? Sebab orang semua tidak makan. Okay, jadi dia bermula dengan ya. Jadi dia bermula daripada fizikal tak makan, ya, dia akan pergi pada level yang kedua, iaitu kita bukti selain daripada tak makan, level yang lebih tinggi lagi adalah dia menjaga tutur kata dia. Sebab kita mengucap syahadat tadi, kita menjaga tutur kata. Jadi tutur kata yang baik itu adalah merupakan ibadah juga. Kita berpuasa, tahan diri daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, mengumpat-ngumpat, ya, mengumpat, membawang dan sebagainya. Kan? Jadi kita mengeluarkan tutur kata yang baik, itu adalah sebahagian daripada puasa. Kita tahan daripada yang buruk, keluarkan yang baik, itu puasa juga. Kemudian akhir sekali kita kembalikan diri kita kepada hati kita. Kita berpuasa hati daripada kita berniat, berfikir dengan perkara-perkara yang tak betul, yang tidak selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan sampai tahap itu, sebenarnya itulah tahap yang paling tinggi puasa. Dan disitulah penilaian kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata, aku yang akan menilai puasa seorang itu. Aku sendiri sembahyang, malaikat catat, haji malaikat catat. Tapi Allah Ta'ala kata puasa adalah aku, antara aku dengan hambanya. Sebab dia ada urusan hati. Daripada sini sebenarnya kita telah mendidik diri kita. Mendidik diri kita menjadi seorang yang hampir sempurna lah, sebab kesempurnaan itu hanya Allah. Tapi apabila dah sampai situ, kita dah mampu kontrol dalaman kita. Dan bila dalaman terkawal, maka luaran fizikal akan terkawal. Maka bila selepas daripada puasa juga, habit tadi mampu kita bawa, kita jelmakan. Maknanya tutur kata kita baik, ya, makanan sekalipun, cara makan pun kita akan turut jaga diet lah orang kata. Kan maknanya sebab sekarang ni itu ya lebih kurang. Okey, itu yang kita dapat kan. Banyak jugalah. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, kita dah boleh kata juga lepas fasa Ramadan, macam mana yang kita momentum yang kita boleh maintain kan Ramadan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan dari sini, terutama dekat nak raya ni kan, macam mana? Adakah ada setengah orang anggap bila raya ni macam bahasa kampung lepas kandang, dia boleh buat apa saja kan. Jadi macam mana kita nak simpulkan apa yang kita sembang sekarang ni? Bagi boleh Ustaz explore dulu ya. Okay, ginilah, dia kehidupan kita ni adalah orang kata umpama ladang, tempat kita bercucuk tanam, tempat kita akan tuai hasilnya di akhirat sana kan. Okay. Jadi dan sebagaimana janji Allah Ta'ala juga, dunia ni adalah umpama orang kata tak akan lepas daripada ujian. Dan ujian itu bukan sekali, berkali-kali.
dan satu ujian kepada satu ujian yang lain, kita lepas satu ujian lain, kita belajar masuk degree tu kita rasa macam dah susah sangat kan. Orang lain 4 tahun, orang lain 3 tahun, kita 4 tahun, kita rasa macam lama sangat kan, nak habiskan 4 tahun. Lepas tu dah habis tu sambung pula master, kita rasa macam seksa juga kan. Kita sentiasa mengharapkan berakhir satu ujian tu, kita harapkan kebahagiaan, dan sebenarnya kita kecapi kebahagiaan, tapi selepas kebahagiaan itu kita tak serik untuk mencari satu orang kata satu ujian yang baru demi untuk mematangkan kita. Dan sebenarnya ujian tadi apabila kita berjaya melaluinya dengan baik, dia akan mematangkan kita dari satu aspek kan, untuk menghadapi satu cabaran yang lebih besar pada masa depan. Itu dari sudut fizikal, dari sudut mental kita. Tapi dari sudut yang lain, apabila kita berjaya menyelesaikan satu ujian itu dengan baik dan kita redha dengan perancangan Allah Ta'ala, maka kita akan dapat satu lagi. Selain pada kematangan, kita akan dapat satu lagi, iaitu pahala dan ganjaran yang baik daripada Allah SWT, kerana kita berjaya melepasi ujian itu dengan redha dan dengan kita sedar bahawasanya adalah satu ujian dalam perjalanan kita menuju ke akhirat. Sabar Bersabar dan redha. Ya. Okey. Prof Hazim. Saya tertarik nak bawa dalam konteks sebagai penyelidik terutama sekali di UMT, ramai penyelidik, pelajar-pelajar pun terlibat dengan pengertian akademik dan sebagainya. Sebenarnya apa yang saya cerita tadi pasal tim kita di INOS buat kerja waktu tengah panas bulan Ramadan, sebenarnya dia ada Ramadan ni bawa kita enhance satu kualiti yang kita tak nampak kalau tak ada Ramadan. Kita baru ni pun sejak bertahun-tahun lepas lah, kita saya dengar baru ni tengok balik Mo Salah kan, player Liverpool kan. Baru ni orang tunjuk balik, orang tengah-tengah main bola, orang ulu dia air, dia tolak air. Memang dia puasa. Kita tak boleh imagine orang main bola at highest level puasa. Dan hikmah Allah bagi ni, sehingga kan di UK kan, persatuan dia punya pengadil decide memang dia akan benarkan untuk 2 minit untuk orang yang puasa ni. Kalau masuk waktu, dia akan stop sekejap game 2 minit buka puasa. To that level. Maksudnya Allah angkat Ramadan ni sampai orang kafir pun boleh appreciate Ramadan, respect Ramadan. Dan kita sebenarnya perlu respect Ramadan, sebab Ramadan bawa satu kualiti yang special dalam diri kita. Sepatutnya kita ni sebagai penyelidik kan, kena nampak tu sebagai satu something yang untuk kita korek. Apa kualiti yang aku ada pada bulan Ramadan yang aku boleh bawa ke dalam aku punya skop tugas aku, kerja aku. Sebab kerja kita ni ibadah. So jadi kita nak jadikan quality to enhance every single year. Kita ada Ramadan every single year. So memang sebab, and then baru ni pun bila standard orang tengok TikTok kan, kita tengok TikTok kat overseas, orang jalan-jalan tepi jalan kan, dia offer orang pakai tudung kan, dia tu puasa, dia tu puasa, bagi you RM100 buka puasa nak? Oh tak mau. Bagi you iPhone baru buka puasa nak tak? Oh no I don't want. Sebab apa? Sebab kita buat exactly ikhlas kerana Allah. Memang you bagi apa pun automatically sebenarnya itulah value puasa yang ada, which is keikhlasan. Dia enhance kita punya rasa ikhlas. Sebab apa? Bagilah aku apa-apa pun. Orang kita ni kan, cuba orang offer duit 1 juta 2 juta, tak buka puasa kita kata buat for kan, sebab kita buat ni kerana Allah. So itulah value yang Ramadan bawa. Rasanya sangat unik sebagai kita, sebagai orang kata petugas perkhidmatan awam kan, kerja kerajaan ni. Apatah lagi integriti, keikhlasan tu adalah kualiti yang besar. So Ramadan exactly bawa benda tu. Sebab apa? Tak ada siapa, Allah je yang suruh puasa ni. Tak ada faktor lain, dan kita sanggup buat benda tu. So itulah antara value yang kita boleh bawa rasanya daripada bulan Ramadan. Wallahu alam. Betul lah macam kata Prof Hazim dengan Kash pun, puasa ni kita bukan melakukannya. Maknanya orang tak nak kita, bukannya macam ibadat kita kena buat, tapi kita cuma menahan diri saja. Dan macam mana orang kata ikhlas tu, kadang-kadang kita duduk bilik tak ada orang pun kan, tapi kita masih lagi menahan diri kita untuk makan. Tak ada kata nak cuik-cuik buka kedis ke jajan kan, tak. Tapi kita boleh tahan. Dan kita rasa satu kepuasan kita sebagai hamba bila kita dapat buka puasa, dapat menyelesaikan apa yang Allah minta kita buat. Dan kita harap kalau kita dengan ikhlas tu, Allah terima ibadah kita ni, puasa kita dengan sebaiknya, dan menjadi satu saksi pada akhirat nanti, ya Allah, aku telah buat apa yang kau perintahkan sebagai satu tanda aku sebagai hamba-Mu. Jadi rasanya
mungkin kita dah sampai dah penghujung dah Sembang ke Laut ni, kita dah nak naik darat lah balik kot kan, dah laut lama kan, kejap lagi dah buka puasa pula kan. Kan pergi bazar pula kan, tak apa ke tu, datangkan kita 6.30 nanti baru tahu lah apa menu Baru buka tahu puasa menu kan. apa. Buka puasa hari ni, buka puasa hari ni apa dia? Kita waktu dah buka tu baru tahu, angkat terus saja dah. Awal sikit. Ke mungkin nasi Arab Edinburgh ke mana tahu boleh belajar resipi ni kan. Okey, rasanya itu saja kita kali ni Sembang ke Laut edisi khas Ramadan dan juga dengan raya ni kan. Jadi kalau kita apa-apa yang kita bincangkan, kita sembang masa sesi ni, kalau ada yang baik, insyaAllah semoga dapat jadi pahala juga lah pada saya, Dr. Kash, InsyaAllah. kan, dan juga kalau pasal apa yang dengar tu dapat amalkan ataupun jadikan satu penanda atau ke arah yang lebih baik dari sendiri, InsyaAllah moga kita sama mendapat pahala hingga ke syurga nanti, insyaAllah. Jadi itu saja, terima kasih dari saya dan terima kasih juga pada Prof Fazil kerana sudi memberikan kita ruang Ines Creative Hub ni. Jangan lupa kalau siapa nak dapatkan kreatif idea kreatif boleh datang ke sini, boleh Kita open Creative Hub ni pada mana-mana PTJ yang nak gunakan untuk any activity. Macam kita ni sekarang ni kita offer podcast studio untuk student undergrad, untuk staff INOS, kita ada buat podcast juga. So siapa-siapa nak fikir pasal something tu jadi satu new, not only pasal memberi sajalah, kita boleh datang ke sini lah. Okay, dan juga terima kasih kepada Dr. Kash dapat sudi datang kan, daripada Pepal jauh kan. Kita kata Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Okay, itu saja. Kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lain kali Sembang ke Laut.